Hari ini kita akan masuk standard pembelajaran yang kedua. Anda perlu belajar membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah, graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Apa itu graf terarah? Dari perkataan arah itu, maksudnya ada arah. Graf yang mempunyai arah, yaitu graf yang macam ini, yang mempunyai anak panah, di mana dia mewakilkan aliran suatu proses. Kalau ada anak panah, maksudnya macam ada aliran suatu proses dan mempunyai tanda arah pada tepi. Contohnya, graf yang terarah ialah peta jalan raya, peta penerangan, litar elektrik, rangkaian komputer. Raja satu ini dia ialah graf mudah. Mengapa graf mudah? Sebab tidak berbilang tepi dan kelon. Dan ini adalah graf mudah dan terarah sebab mempunyai anak panah. Kita tengok tepi AB. A ialah pucuk awal dan B ialah pucuk akhir. Berdasarkan anak panah yang bergerak dalam macam ini, maksudnya A ialah awal, B ialah akhir. Tepi CB, maksudnya C ialah pucuk awal dan B ialah pucuk akhir. Dan untuk semua pucuk ini, dia dikaitkan dengan satu arah sahaja. Sekarang kita tengok rajah 2. Rajah 2 ini ialah graf terarah juga yang mempunyai gelong, iaitu gelong pada E2 dan berbilang tepi pada E5 dan E4. Jadi E4 PR. E4 ini ialah pasangan pucuk PR, di mana P ialah pucuk awal dan R ialah pucuk akhir. E5 ialah pasangan pucuk RP, bukan PR, walaupun dia hubungkan pucuk yang sama dengan E4, tapi kamu urutan itu mesti tulis RP sebab R ialah pucuk awal, P ialah pucuk akhir. Dan untuk E2 itu iaitu QQ, di mana dia ialah satu gelong. Q ialah pucuk awal dan juga pucuk akhir sebab dia ialah sebuah gelong. Sekarang ialah graf tak terarah. Tadi ialah graf terarah. Apa itu graf tak terarah? Dia ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua pucuk. Maksudnya graf tak terarah tidak ada anak panah. Graf mudah dibahagi kepada dua jenis, graf tak terarah dan graf terarah. Graf tak terarah kamu sudah belajar awal tadi. So, kita tengok graf terarah saja, di mana dia mempunyai anak panah. Kamu akan perasan untuk yang V itu, iaitu set pucuk ini, dua-dua ini adalah sama A, B, C, D sebab mempunyai 4 pucuk. Tetapi untuk kedudukan pasangan pucuk pada set tepi ini adalah berbeza kalau kamu bandingkan dengan graf tak terarah. Mengapa dia berbeza? Sebab graf terarah ini dia mempunyai anak panah dan dia mempunyai pucuk awal dan pucuk akhir. Jadi kita kena tulis ikut urutan dia. So kita tengok tepi yang pertama BA. Mengapa kita tulis BA? Okay, tepi yang pertama BA. Sebab B ialah pucuk awal, A ialah pucuk akhir. CA, C ialah pucuk awal, A ialah pucuk akhir. BC, B ialah pucuk awal, C ialah pucuk akhir. Kita ikut anak panah ini. Dan DC, D ialah pucuk awal, C ialah pucuk akhir. Jadi kita kena tulis kedudukan pasangan pucuk yang betul. Dan bagaimana dengan darjah?
So darjah ini dia kalau anak panah, kalau graf terarah dia mempunyai darjah in dan darjah out. So apa itu darjah in untuk pucuk A? Dia maksudnya bilangan darjah bagi tepi yang masuk ke pucuk A. So berapa tepi yang masuk ke pucuk A? 1, 2. Jadi bilangan darjah untuk A ini yang D in adalah 2. Bagaimana dengan D out? Darjah out. Yang out maksudnya bilangan darjah bagi tepi yang keluar dari pucuk A. Nampaknya tidak ada tepi yang keluar dari pucuk A, jadi darjah dia ialah kosong. So 2 tambah kosong, jadi darjah A ialah 2. Untuk darjah B, bilangan tepi yang masuk ke pucuk B. So berapa tepi yang masuk ke pucuk B? Nampaknya tidak ada. Tetapi berapa tepi yang keluar dari pucuk B? 1, 2. So 2. Sekarang darjah in C. Berapa tepi yang masuk ke pucuk C? Ada 1, 2. So sini adalah 2. Bagaimana dengan darjah out? Berapa darjah yang keluar dari C? 1. So 1. Sekarang kita tengok D. Berapa darjah yang masuk? Berapa tepi yang masuk ke pucuk D? Tidak ada. So kosong. Berapa darjah yang keluar dari pucuk D? 1. Kalau kamu tambah semua pucuk ini, semua darjah ini, mula dari A ini, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah sini 1, 7 dan sini 1, 8. Dan jumlah darjah ialah 8. Sama dengan graf tak terarah. Bagaimana pula dengan graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi? Jadi yang graf tak terarah cikgu tidak mahu sebut lagi sebab kamu sudah tahu di mana kita sudah belajar awal tadi. So graf terarah, kita tunggu graf terarah yang mempunyai anak panah ini. Pucuk dia sama dengan graf tak terarah. Dan bagaimana dengan tepi? So tepi pertama kita tulis PQ, okay? PQ, so nampaknya P ialah pucuk awal, Q ialah pucuk akhir. Dan bagaimana kita tulis QR ni? Q ke R, di mana tepi yang kedua ini, Q ialah pucuk awal, R ialah pucuk akhir. Lepas itu RQ, mengapa RQ? Sebab R ialah pucuk awal, Q ialah pucuk akhir. Lepas tu kita pergi ke tepi yang menghubungkan SQ tu. S ialah pucuk awal, Q ialah pucuk akhir. So kita tulis SQ. Lepas tu TS, tidak boleh ST. Sebab T ialah pucuk awal, S ialah pucuk akhir. Lepas tu TT. So TT tu masih sama sebab dia ialah pucuk awal dan akhir juga. Lepas tu akhir sekali tepi ialah TP, di mana T ialah pucuk awal, P ialah pucuk akhir. Dan darjah, jumlah darjah ini. Darjah in untuk pucuk P, berapa tepi yang masuk ke pucuk P? 1. Berapa tepi yang keluar dari pucuk P? 1 juga. So 1, 1. Untuk Q, berapa pucuk yang masuk ke pucuk Q? 1, 2 dan 3. So 3. Pucuk yang keluar, tepi yang keluar dari Q, 1 saja. So 1 darjahnya. Sekarang kita tengok pucuk R, berapa tepi yang keluar dari R? 1. Berapa tepi yang masuk R pun 1. So 1, 1. Sekarang pucuk X. Berapa tepi yang masuk pucuk X? 1. Tepi yang keluar? 1 juga. So 1, 1. Untuk T, berapa tepi yang masuk? Ada gelong sini. Ada 1 masuk. So 1. Berapa yang keluar? Ada gelong juga. Gelong sini juga ada tepi yang keluar. So 1 keluar, sini 2, sini 3. So 3. Kalau tambah semua semua darjah ini adalah 14. Sama juga dengan graf yang tak terarah.
Jadi apa itu graf berpemberat dan graf tak berpemberat? So apa jenis graf dia? Dua-dua itu ada graf tak terarah dan boleh dalam juga graf terarah. Okay? Graf terarah dan graf tak terarah. So untuk graf berpemberat, di mana tepi dia akan diberi nilai atau pemberat. Kalau untuk graf tak berpemberat, maksudnya tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan pada tepi. Contoh graf berpemberat, tepi dia mewakili jarak di antara dua benda, ataupun masa yang diambil, ataupun nilai arus listrik elektrik. Untuk graf tak berpemberat, tepi dia mengkaitkan maklumat yang berkaitan dengan hierarki jawatan, peta pokok, dan peta alir. Inilah contoh graf berpemberat, di mana dia mempunyai nilai di tepi dia, dan graf tak pemberat tak ada nilai di tepi dia. Sebelum itu, kamu sudah belajar dan tahu bentuk graf terarah, dan sekarang kamu perlu belajar bagaimana melukis graf terarah mengikut maklumat yang diberi di sini. Dan di sini hanya diberi maklumat V, iaitu set pucu, dan E iaitu set tepi. Di sini mempunyai 6 pucu PQRSTU dan 6 tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah pertama, kamu boleh buat senarai macam ini dengan mengenaraikan pasangan pucu dan arah dia. Contohnya, tepi yang pertama PQ itu kamu boleh senaraikan arah dia di mana dia adalah dari P ke Q. Maksudnya P ialah pucu awal dan Q ialah pucu akhir. Sama juga dengan yang lain. So, cikgu ambil satu contoh lagi. Contohnya tepi SQ. Tepi untuk pasangan pucu SQ di mana arah dia adalah dari S ke Q. Jadi masih ingat, kita mesti lukis pucu dulu. Di sini ada 6 pucu. Sebelum pergi ke graf, kamu akan ternampak terdapat 2 tepi dari pucu P dan 3 tepi dari pucu S. 3 tepi akan keluar dari pucu S, dan pucu T hanya berkaitan dengan S sahaja. Jadi seterusnya kamu lukis 6 pucu. Ingat mesti label PQRSTU, dan sekarang kita gaitkan 2 pucu P ke Q. So kita gaitkan dan lukis garis dia. Lepas tu P ke R, lepas tu R ke Q, S ke R, S ke Q, S ke T, dan tak ada lagi. Lepas tu lukis anak panah. Kalau P ke Q, maksudnya dia dalam anak panah pergi ke Q, ataupun arah dia pergi ke Q, di mana P ialah pucu awal, Q ialah pucu akhir. Sama juga PR, so anak panah ataupun arah dia pergi ke R. RQ, anak panah arah dia pergi ke Q. SR, arah pergi ke R. SQ, arah pergi ke Q. ST, arah pergi ke T. Kamu akan didapati U itu dia adalah pucu terpencil dan tidak ada sambung ke mana-mana pucu lain. Tapi dia wujud sebab set pucu di sini dia menunjukkan 6 pucu. Kita tengok satu lagi graf yang terarah, di mana dia mempunyai satu gelong pada pucu Q dan RS ialah berbilang tepi dengan keadaan maklumat yang tersenarai di sini. Kalau untuk melukis graf, anda mesti ingat langkah pertama mesti lukis pucu dulu. Di sini ada berapa pucu?
ada 4 pucuk. Sebab di label PQRS, jadi kamu mesti lukis 4 pucuk dan mesti label PQRS. Lepas tu kita lukis gelong dengan berbilang tepi. Gelong pada pucuk Q, so kita lukis dulu, dan RS adalah berbilang tepi pun kita lukis dulu. Lepas tu barulah kita buat tepi yang lain. Untuk kita buat tepi yang lain, kita mesti rujuk maklumat yang tersenarai di sini, di mana dia mempunyai darjah in dan darjah out. Darjah in ialah darjah bagi tepi yang masuk, darjah out ialah darjah bagi tepi yang keluar dari P. Jadi kita tengok satu persatu. Untuk pucuk P, satu tepi masuk ke pucuk P dan satu tepi keluar dari pucuk P, di mana semuanya ada 2 tepi. Jadi kita boleh lukis dulu. 2 tepi dari P, kita lukis sebahagian tepi dulu. Lepas tu untuk Q, kita tengok pucuk Q, maklumat dia ada 3 tepi masuk ke pucuk Q dan 2 tepi keluar dari pucuk Q. Dan semuanya ada 5 tepi. Kalau pucuk Q sudah dilukis satu gelong, so gelong itu sudah mewakili 2 tepi ataupun darjah dia 2. Jadi masih tinggal 3 tepi perlu lukis lagi. So anda lukis 1, 2, 3 tepi. Sekarang ialah pucuk R. Pucuk R nampaknya ada tepi yang masuk ke pucuk R, tetapi ada 3 tepi yang keluar dari pucuk R dan semuanya ada 3 tepi. Tapi pucuk R sudah dilukis 2 tepi. Ini 1, 2. Jadi masih ada 1 yang perlu dilukis lagi, so kita lukis 1. Untuk pucuk S, ada 3 tepi yang masuk ke pucuk S dan 1 tepi yang keluar dari pucuk S, di mana semuanya ada 4 tepi. So S sudah dilukis 2 tepi, so kita perlu lukis 2 tepi lagi. So 1, 2. Lepas tu kita sambung semua. Inilah graf. Tetapi graf ini adalah graf terarah, masih ingat? Dan mesti ada arah dia. So, kembali lagi ke maklumat di sini. So, P ada 1 tepi masuk, 1 tepi keluar. So, kita lukis 1 arah keluar, 1 arah masuk. Dan untuk Q ada 3 tepi yang masuk ke pucuk Q, 3 tepi yang masuk ke pucuk Q. Gelong itu sudah menunjukkan 1 tepi masuk, 1 tepi keluar. Jadi, kalau 3 tepi masuk, 1 sudah masuk, tambah lagi sini 1 masuk, maksudnya ada 2 tepi masuk dan tinggal lagi 1 tepi masuk sini. Dan 2 tepi keluar, gelong itu sudah menunjukkan 1 tepi keluar, so 1 lagi keluar dari sini. Lepas itu untuk R itu ada tepi masuk, so semuanya adalah keluar. So untuk pucuk R semuanya keluar, maksudnya sini 1, so 2 lagi adalah di sini. Dan untuk pucuk S, 3 tepi masuk, so kita cek dulu berapa tepi masuk sudah dilukis. 1, 2, 3, so betul. Dan 1 tepi keluar sudah dilukis sini. Jadi graf terarah ini sudah lengkap dan dilukis dengan sempurna. Sekarang kita tengok contoh 4. Ini menunjukkan pilihan laluan sehala Izharu untuk menjalankan latihan larian. So, pucuk V1 ialah tempat permulaan dan V5 ialah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Tentukan jarak laluan sehala yang terbentuk dari
V1 ke V5. So, dari sini V1 sampai V5, kamu tentukan mana satu jarak yang paling pendek. Sehala saja, di mana kalau you buat pengiraan dari V1 pergi ke V2 dan sampai V5, kamu akan dapat 1100 meter. Di mana laluan ini ialah laluan yang terpendek. Dan untuk B, jarak laluan sehala yang terpanjang. So, mana laluan dia? Yang terpanjang kita masih mula dari V1, V2, V3, V4 sampai V5. Kamu akan perasan tanpa semua jarak dia, kamu akan dapat 2500 meter dan laluan ini ialah laluan yang terpanjang. Lepas tu C, tentukan bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. So, sama juga kamu perlu buat pengiraan. Ada dua jawapan. Satu ialah V1 sampai V1 sini sampai V3, V4, lepas tu V5. Kamu akan dapat 1.5 km di mana laluan ini adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Ataupun V1 gerak ke V2, gerak ke V4 dan lepas tu gerak ke V5. Pun kamu dapat jarak 1.9 dan di mana dia di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Anda boleh cuba lengkapkan praktis kendiri 5.1b muka surat 138 dari soalan 1 sampai soalan 4. Untuk standard pembelajaran ketiga iaitu mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Apa itu subgraf? Subgraf ialah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal, bucu dan tepi. Graf H dikatakan ialah subgraf kepada G jika bucu-bucu untuk graf H ialah subset kepada bucu-bucu untuk graf G. Dan tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G. Satu lagi, pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. Mari kita tengok contoh supaya kita lebih faham apa itu subgraf. Tentukan sama ada raja 1, 2, 3, 4 ialah subgraf bagi graf G atau tidak. So, ini graf asal dan raja 1, 2, 3, 4 ialah subgraf. Kita pergi ke raja 1. Raja 1 ialah subgraf bagi graf G. Mengapa? Sebab dia ialah sebahagian suatu graf dan pasangan bucu tepi I5 adalah sama. Kamu tengok untuk raja 1, tepi yang menggaitkan P dan S ialah I5. Jadi kita bandingkan dengan graf G, tepi yang menggaitkan bucu P dan S ialah I5. Jadi dia ialah subgraf. Untuk raja 2, ini bukan subgraf. Mengapa bukan? Sebab kedudukan golong I2 ini bukan pada Q. Dia adalah pada P. Di mana graf G asal itu kedudukan I2 adalah pada Q. Untuk raja yang ketiga, pun bukan subgraf bagi graf G kerana tepi yang menggaitkan bucu P dan S itu adalah bukan I5. Kalau kita tengok asal tepi yang kaitkan P dan S ialah I5, tetapi sini ialah I3. Jadi ini bukan subgraf. Dan raja 4. Raja 4 bucu dia adalah sama
tepi dia kalau bandingkan sini I5, I5, sini I1, I1, ini I4, I4, sini tidak sama. Jadi tepi yang mengaitkan bucu R dan Q adalah tidak sama dengan graf G, dan satu lagi ialah golong adalah tidak sama. Maksudnya salah sini. Jadi hanya raja satu ialah subgraf bagi graf G. Apa pula dengan pokok? Pokok bukan pokok yang di tepi jalan. Pokok di sini ialah subgraf juga bagi graf tersebut, tetapi dia mesti mempunyai ciri-ciri yang berikut. Dia mesti graf mudah. Dia tidak boleh ada golong dan berbilang tepi. Dan semua pucu mesti berkait. Maksudnya semua pucu mesti disambung. Dan setiap pasangan pucu itu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Maksudnya satu pucu itu tidak boleh ada dua tepi. Dia hanya satu tepi. Okay, bilangan tepi itu, bagaimana kita kira bilangan tepi? Bilangan tepi ialah bilangan pucu tolak satu untuk pokok. Okay? Kalau bilangan pucu itu ialah n, jadi tepi dia mesti n tolak satu. Di sini ada satu graf dan raja ini adalah suatu pokok. Mengapa dia dikatakan pokok? Sebab semua pucu berkait, tidak ada golong atau berbilang tepi. Setiap pasangan pucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Satu tepi saja. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tepi. 5 pucu. Kalau 5 pucu, tepinya mesti 4. Sebab 5 tolak 1 rumus dia. Untuk graf ini, pucu B dan pucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Pucu B dan pucu E boleh dikaitkan dengan dua cara, iaitu B ke E, dan satu lagi cara ialah B dia boleh melalui C, D lepas tu pergi ke E. Jadi dia bukan satu pokok. Dia tidak boleh dikaitkan dengan lebih daripada satu cara. Dan selain itu, dia mempunyai 5 pucu dan 5 tepi. Jadi dia bukan satu pokok. Sekarang pergi ke contoh 6. So, you kena pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk raja di bawah. Lepas tu berikan justifikasi anda. Yang A itu kalau you tengok dia bukan pokok. Mengapa? Sebab pucu dia ada 6 tetapi tepi dia 7. Kalau untuk pokok pucunya 6 tepi dia mesti 5. Dan setiap pasangan pucu boleh dikaitkan dengan berbagai cara. Dia hanya boleh satu cara saja. Maksudnya kalau P dia pergi ke R, mesti hanya satu cara saja, tidak boleh banyak cara. Untuk raja A itu, kalau P pergi ke R, dia melalui Q. Dan satu lagi, dia boleh melalui U, T, S, R. Jadi, dia bukan pokok. Dan untuk B, dia ialah pokok. Mengapa? Sebab pucu dia 6 dan tepi dia 5. Dan setiap pasangan pucu hanya dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Dan untuk C, juga pokok sebab pucunya 6, tepi dia 5 juga, dan setiap pasangan pucu hanya dikaitkan oleh satu tepi. Untuk D, dia bukan pokok sebab pucunya 6, tepi dia 4, dan pucu R dan pucu T tidak dikaitkan dengan pucu lain. Di mana tadi syarat dia, setiap pucu mesti dikaitkan dengan pucu lain, dan pucu R dan T tidak dikaitkan dengan pucu lain, dan ini bukan pokok. Apakah cara untuk melukis satu pokok dengan maklumat yang diberi? Kalau 8 pucu mesti ada 7 tepi. So kita lukis 8 pucu di sini, lepas tu kita lukis tepi. So kamu boleh lukis macam ini, 7 tepi. Ataupun boleh buat macam ini, asalkan dia satu cara saja.
Bagaimana dengan 4 tepi? Kalau 4 tepi mesti ada 5 pucuk. So, kamu lukis 5 pucuk. Dan untuk sambung semua, untuk menunjukkan semua pucuk dikaitkan, kita boleh lukis macam ini, paling senang. Untuk soalan ini, kita lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan di sini. Ini bukan pokok, ini adalah graf yang dia bagi, graf mudah. Dan sekarang kamu perlu lukis 2 pokok. So, ingat pokok juga subgraf. Dan kalau nak lukis pokok, pastikan semua pucuk itu mesti sambung, jadi mesti ada 5 pucuk di sini. Dengan susunan dan kedudukan yang sama. Lepas tu kita lukis tepi dia. Pastikan semua mesti disambung. Ada tepi yang kamu sambung itu, pastikan juga ada dari graf yang asal ini. Ini adalah satu pokok. Satu cara lagi adalah di mana kita boleh bina macam ini. Di mana semua tepi ini ada pada graf asal ini juga. Dan kamu akan dapat 5 pucuk dan 4 tepi. Walaupun 7 tepi dari graf asal itu dia terlebih 3. Sekarang kita lukis 2 pokok untuk graf ini. Jadi semua susunan kedudukan pucuk itu mesti ada. Lepas tu kita lukis tepi. Pastikan tepi itu mesti kaitkan semua pucuk, dan tepi yang kamu lukis itu tidak boleh sebaran. Dia mesti ada dari graf asal ini. So, ini tepi. Kamu boleh lukis di sini. Dan semua adalah dikaitkan pucuk. Dan satu lagi, kamu boleh lukis dalam bentuk ini. Ataupun cara lain. Dan dia mempunyai 6 pucuk dan 5 tepi. Sekarang kita selesaikan soalan ini. So, graf ini adalah satu graf yang tak terarah dan berpemberat sebab dia mempunyai nilai. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Maksudnya, selepas kita lukis satu pokok, hasil tanpa semua nilai dia mesti minimum. So, penyelesaiannya, langkah 1, di sini ada 5 pucuk dan 7 tepi. Kalau nak lukis pokok, mesti ada 5 pucuk dan 4 tepi. Kalau hanya 4 tepi dilukis, maksudnya 3 tepi perlu dibuang. Kita keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi. Jadi kita boleh keluarkan 25, 20 dan 19. Dia akan hasilkan macam ini. Tetapi graf ini bukan pokok sebab pucuk P itu tidak dikaitkan dan graf ini tidak boleh diterima. Kita fikir lagi, dan untuk lukis pokok yang baru. So, langkah kedua, kita boleh keluarkan 20. Kita cuba keluarkan 20. Antara pemberat 19 dan 25. Kita kekalkan 19 kerana nilainya lebih rendah. So, 25 padam. Antara 12, 14 dan 17 kita keluarkan 17. So, kamu akan hasilkan pokok yang macam ini dan semua pucuk ini dikaitkan dan ini adalah pokok. Jadi, graf yang terhasil ialah pokok. Di mana jumlah pemberat minimum pokok itu adalah 55, kamu tambah semua nilai dia 10, 12, 14 dan 19. Sekarang kamu boleh cuba menjawab soalan-soalan dari praktis kendiri 51C muka surat 142 soalan 1 sampai soalan 6. Okay, untuk menguji kefahaman anda.